Jangan lupa subscribe ya, gratis. Seram tau. Seram tau. Sendu. Wah, nanduk lipat. Lu nak lipat? Jom lipat. Nak, Eva. Akak, bangun akak. Jom main. Akak, bangun akak. Jomlah main. Itulah suara yang kedengaran di malam hari semasa akak lagi nyenyak tidur. Sudah keletihan, sudah mengantuk, tetapi ketika sedang tidur, dia dikejutkan. Digoyangkan bahunya, dan ketika itu tersadar dari tidur yang lena. Kedengaran suara memanggil, menyuruhnya bangun dari tidur. Dan ketika itu juga mata terbuka, hati tak tenteram. Suaranya sungguh menakutkan. Akak, bangun kak, jom main. Itulah suara yang memanggilnya untuk bermain. Ketika Kak Zaleha bangun dari tidur, kerana kejutan itu, dia memalingkan pandangannya ke belakang. Dan tiba-tiba ternampak sesusuk tubuh yang berwarna hitam dan berbulu lebat. Astagfirullah. Kak Zaleha pun pingsan. Ya, anda bersama saya lagi. Kali ini di rancangan Wak Duk Lepak. Wak Duk Lepak tak seram, tapi cerita-ceritanya seram. Okey, kali ni kita buat cerita
Dan lain kali kita buat adventure. Okey, buat masa ni kita buat begini dan kita tengok macam mau berani ke. Okey, dengar cerita-cerita Wak. Cerita-cerita ni adalah diceritakan oleh ramai orang. Okey, through my experience, to other people experience, jadi dia bergabung meletup. Okey, Wak duk lepak, takkan tak ada kopi kan? Mestilah ada kopi. Barulah mancing. Okey, tadi cerita daripada Kak Zaliha. Ketika itu dia sedang belajar di sebuah asrama. Tak mau sebut asramanya, tak mau orang terasa, tapi di sebuah asrama. Dan ketika itu dia dikejutkan sedang dia terlena dari tidur. Dan ketika itu dia ternampak sesusuk tubuh yang berbulu lebat. Anda nilailah itu apa? Dia ada sebenarnya. Okey, kita sambung cerita. Wak minum dulu. Apa-apa pun, bismillah. Guna tangan kanan. Okey. Bismillah. Terbaik kopinya. Kau. Okey. Kita sambung cerita. Alright. Duk. Kau nak tahu tak? Tadi kat belakang kau ada orang. Kau jangan main-main lah. Dah malam-malam, dah pukul 3 pagi pun kau nak main-main ke apa? Dah lawas orang kat motor ni. Betul, aku nampak orang. Aku tak bohong. Kepalanya nunduk kat kepala kau, Duk. Ya betul kau. Betul, aku tak bohong. Betul. Sebentar, mereka sedang berbincang tentang perkara itu. Tiba-tiba, seorang kawan daripada motor yang nombor 2, penumpangnya turun dan berlari menegas kepada orang yang tadi ada penumpang. Duk. Tadi kan aku nampak orang kat belakang kau. Kau ni lagi satu. Alamak, dah pukul 3 pagi kau tahu. Aku tak bohong. Sumpah aku nampak orang. Tadi aku tengah main kona-kona, aku nak tengok kau kat belakang kan. Sekali aku ternampak orang kepala dia menunduk tu. Kenyataan itu disebutkan oleh penumpang yang kedua. Mereka ternampak sesusuk lembaga yang tidak berhelmet duduk di belakang Ali. Ali lost word
Dan dia tak tahu nak cakap apa. Itulah kejadian yang terjadi di seleko-seleko di daerah suatu tempat di Singapura. Kejadian itu jelas kalau seorang tak mengapa, tapi dua orang kenyataan itu datang. Okey, cerita ni diceritakan oleh Ali. Ali terus menggeletar. Okey, jumpa lagi. Tadi cerita macam nampak real tak? Cerita ini diceritakan oleh Ali, seorang pelajar dari Singapura. Dia bersama rakan-rakan menunggang 3 motosikal. Dan ketika itu, 2 antara 3 motosikal itu ada penumpang. Dan diri Ali itu sendiri tidak ada penumpang langsung. Dan ketika itu mereka bermain seleko. Tahu seleko apa? Corner-corner. Main corner-corner. Ketika mereka main corner-corner tu, mereka antara 2 penumpang yang di depan, kerana Ali di belakang sekali. Dan Ali tidak menyedari bahawa dia juga ada penumpang. Apa terjadi? 2 antara penumpang di depan, antaranya yang pertama berhenti di depan, penumpang dia terus lari ke belakang. Dan kenyataan itu disampaikan kepada Ali bahawa belakangnya ada penumpang. Dan sebentar, nombor 2 motosikal penumpangnya lari kepada Ali, juga menyatakan yang belakangnya ada penumpang yang menundukkan pandangan dekat dengan kepala si Ali. Mujurlah tak ada apa-apa yang berlaku kerana seleko itu di tepinya adalah juram yang dalam. Kalau terjatuh, memang arwah. Jadi Ali pun tak ada apa-apa yang dia nak katakan. Dia tergamam tu, kerana di belakangnya ada penumpang misteri. Seram tu. Kita sambung cerita lagi. Jangan ke mana-mana. Kita minum dulu. Sini. Apa tu? Apa tu? Gambar apa sih? Gambar apa tu? Gambar apa? Shh. Kan tadi dah cakap, kalau kita ambil gambar ni, jangan bersuara walaupun kau nampak apa pun. Oh, sorry. Aku terlupa tu. Tak apa, diam.
Tadi Sylvester dah cakap jangan tegur apa-apa, tengok je. Okey, nanti kita cerita. Duk, aku ada satu cerita. Okey, kita duduk sini, kita petik gambar, sambil-sambil kita bercerita. Okey, pengalaman korang. Pengalaman apa yang kau ada? Okey, aku start. Seperti mana yang aku cakap tadi, aku satu pengalaman. Ketika aku sedang bermain di buai-buai, aku bermain buai-buai sampai larut malam. Ketika itu usia aku dalam lingkungan 12-13 tahun itu macam. Dan ketika itu aku bermain dengan kawan sebenarnya, tapi satu-satu mereka pulang, dan tanpa sedari sudah masuk waktu maghrib. Dan ketika itu aku pasik bermain dulu buai-buai ataupun taman kanak-kanak ni. Bukannya ada apa-apa, yang ada cuma pasir dan obstacle. Itulah buai-buai lama. Buai-buai sekarang tak macam itu. Sekarang semua plastik. Okey, waktu tu aku tengah pasik bermain dengan panjat-panjat. Aku panjat sana, aku panjat sini macam Spiderman lah kononnya. Tapi ketika itu, waktu aku bermain di sana, aku terdengar seorang yang mengilai. Dia mengilai sana sini. Aku tergamam tu. Tengah aku panjat tu, aku berada di atas. Sekarang persoalan dia, macam mana aku nak lari ni? Aku terjerat di atas buai-buai. Dan ketika itu, aku memandangkan pandangan aku ke bawah. Di bawah aku buai-buai yang swinging tu. Dan ketika itu aku ternampak sesusuk tubuh perempuan berbaju putih. Dia duduk di bawah sana, berhayun sambil bernyanyi. Aku terdiam, terpaku di atas. Sekarang kepala otak aku ni sekarang ni sedang bermain. Bagaimana aku hendak turun ke bawah dan melarikan diri. Kerana bawah itu pasir, kerana ketakutan, aku terus meloncat ke bawah. Terasa kakiku sakit, tetapi aku tidak hiraukan. Aku terus berlari. Berlari sampai
rumahku. Slipper semua tertinggal tu. Aku tidak hiraukan. Aku saja dan kaki ayamku berlari sampai di rumah. Dan di belakang aku mendengar nilaian masih kedengaran. Itulah pengalaman aku sewaktu bermain di buai-buai atau taman permainan, sampai tak kenal maghrib sudah tiba. Yo, tadi cerita tu dari seorang kawan yang bernama Bai. Kita panggil dia Bai pasal muka dia macam baising. Kan? Ketika itu kita tengah adventure. Jadi dia bercerita semasa kita tengah petik-petik gambar. Sambil petik, seorang bercerita. Di mana? Di sebuah rumah yang terbiar, abandoned. Terbiar dengan tanpa penghuni selama beberapa tahun. Dan ketika itu kita berada di sudut greenhouse-nya. Di rumah itu, dia besar rumah dia. Nak masuk rumah dia je, kita harus lalu dalam 50 hingga 100 meter. Kita berjalan, baru kita nampak sebuah rumah di tengah-tengah hutan. Seram tak ada? Dan Bai memulakan ceritanya di dalam greenhouse di satu sudut. Sebelum kita sampai di greenhouse tu, kita sudah jalan. Tapi ketika itu, biasalah, handphone bukannya canggih sangat. Handphone handphone sabun. Handphone ada kamera tapi not good quality duk. Jadi Wak dengan kawan-kawan jalan sampai kita sampai di greenhouse. Kerana greenhouse tu dia agak tidak kotor sangat dan boleh duduk. Ada yang tak mau duduk lah, yang tak, macam ragu-ragu pasal kat situ kadang-kadang rumah yang terbiar ni ada drug addict, ada orang-orang yang datang kan buang, faham awak cakap buang air kecil di situ. Jadi sepanjang jalan tu bau anjing je lah. Tapi sampai kat greenhouse tu tak ada bau anjing. Dia agak bersih juga lah kira-kira. Kita pun duduk, ada yang menyangkung, ada yang berdiri sambil seorang kawan petik gambar dan pass around. Dibagi tengok gambar apa. Seorang akan tengok. Itulah seorang kawan tu yang menegur. Macam nampak cik kak lah. Faham saya cakap Fatimah Rockers. Jadi si Bai ni pun masih bercerita. Tu dah ada bercerita waktu dia kecil, dia bermain di taman kanak-kanak atau buai-buai. Orang dulu panggil, kat mana? Buai-buai ya. Macam gitu. Jadi kat situ memang banyak obstacle. Dulu punya buai-buai tak macam sekarang. Sekarang ni banyak plastik. So bila budak kecil kencing je kan, memang bau anjing tu. Kalau dulu punya buai ada pasir, kalau orang kencing kan, dia mesti tanam pasir dia. Wak macam pernah kencing je. Tak. Wak tak pernah kencing orang. Okay, orang kencing Wak. Faham Wak kena kencing lah. Okay, kayak gitulah. Okay. Jadi
Bai pun bercerita dia kat situ. Semasa dia tengah panjat dekat atas, tanpa sedari kawan-kawannya satu demi satu sudah pulang. Kerana sudah masuk waktu maghrib. Biasalah dulu mak-mak kan, kalau kita balik lepas maghrib kan, memang hanger lah jawapan dia. Makanan tu. Jadi faham awak cakap Jadi dia pun, bila dah sampai situ, dia pun biasalah dah sampai atas tu kan, macam gairah sikit lah. Tanpa sedari, langit pun dah gelap. Tiba-tiba dia dengar orang mengilai. Di situlah dia captured. Ni pukul berapa ni? Dia pun sedari yang langit dah gelap macam itu seharusnya dah masuk waktu maghrib. Dan bunyi ngilaian tu, apa cerita? Betul tak kan? Itu ya, bayi tersentak sekejap ni. Bila tersentak, dia fikir yang dia telah dikerumun, dihalang. Dengan siapa? Dengan Fatimah Rokas. Cik Punti. Cik Punti kat mana? Dia berada di bawah swing. Dia di atas, di bawah tu swing. Tahu kan orang hayun tu, orang duduk, orang hayun. Tapi di kat bawah situ sedang menyanyi. Lagu apa saya tak tahu, tapi menyeramkan. Dan ketika itu Bai pun tak tahu nak buat apa. Apa dia cakap tadi? Dia terus terjun tu. Kakinya sakit ke, bengkak ke, patah ke, dia tak hirau. Kalau patah dia tak berjalan lah, tapi dia masih berjalan. Jadi dia terus caw. Terus lari sampai rumah. Itulah cerita Bai. Seorang kawan, muka macam Bai Sing. Tapi dia Melayu. Cuma dia kena panggil Bai. Bai, sudah minum Bai? Macam gitu. Kadang-kadang kita gurau sama dia. Bai, order air lah Bai, boleh tak? Teh satu, teh tarik satu, teh sarbat satu Bai. Macam gitu. Kadang-kadang kita kacau dia. Jadi faham Okey, kita cerita lagi satu. Last story. Okay, nanti kita sambung lagi. Ada banyak sesi. Don't worry. Wait for the beat. Okay, the best of the best is coming to you. Lepas ni ada adventure yang Tiwak bilang. Sekarang tak cantik, tak surprise lah. Ada adventure nanti. Tengok macam mana. Tahu adventure apa Tahu Okay, nantikan lagi satu cerita. Sebelum tu kita minum dulu. Kopi dia terangkat. Abdul, tak mau tidur ke? Dah malam ni. Alah, tutuplah TV tu. Jom tidur, jom. Jangan tidur lama-lama. Sini selalu orang kena kacau. Korang jangan takutkan aku. Aku tak percaya korang cakap semua. Ini bukan main-main, ini betul. Kau baik tidur. Ramai orang kena kacau kat sini tu. Kau jangan nak bohong aku lah. Aku nak tengok cerita ni. Tengah favourite ni, Babylon 5. Kau pergi. Kenapa TV ni terpadam?
Kenapa terpadam Macam ada orang berbual. Ada macam orang dengan berbual lah dengan aku ni. Macam bahasa apa ni? Macam bahasa Jepunnya. Macam mana ni? Ya. Aku dah tak boleh nak duduk sini. Aku nak kena jalan ni. Peduli lah. Aku pusing. Aku nak balik bilik aku. Aku nak balik bilik aku. Aku takut ni. Itulah cerita dari seorang pekerja yang duduk di dormitory. Dia duduk bersama kawan-kawannya tetapi tidak mahu mendengar nasihat kawan-kawannya. Akhirnya dia pingsan. Malam itu dia bercerita, sedang dia menonton TV, rakan-rakannya memanggilnya untuk masuk di dormitory. Tapi dia tidak mahu. Dia masih berlenggang di luar sana menonton cerita Babylon 5. Dan ketika itu sedang dia menonton, TV pun mati dengan sendirinya. Sedang panik, kenapa TV ni mati kan? Tengah bertanya-tanya dalam diri, tiba-tiba dia mendengar orang berbual di belakangnya. Dan bahasa itu adalah bahasa Jepun. Baya Abdul Hai berkata, dia pelan-pelan merasai ketakutan. Dan ketika ia hendak pusing dan balik ke dormitorynya kerana ketakutan sangat yang menggigil seluruh tubuhnya, ketika dia pusing, dia melihat susuk tubuh. Ada 5 susuk tubuh yang berpakaian askar Jepun. Ketika dia melihat mereka, lalu dia pun pingsan. Ya, itulah cerita daripada Baya Abdul Hai yang bekerja sebagai construction workers, pekerja buruh. Dia
Ketika itu terlalu degil. Orang dah bercerita, orang dah mengalaminya, dia tak mau dengar. Ni lah orang cakap, kan, degil tak bertempat. Kadang-kadang nak berani pun boleh berani, no problem. Tapi jangan ngompol sudah. Okay. Jadi Bayar Abdul Hai ni, dia menonton TV tu seorang diri. Kerana kawan-kawannya, rakan-rakannya sudah kembali kepada dormitory mereka masing-masing. Kerana mereka tak mahu terlihat sesuatu yang tidak diingini. Pengalaman Abdul Hai ni, dia duduk dan dia ternampak 5 askar Jepun di belakangnya sedang berbual-bual. Dan ketika dia nak pusing, askar Jepun yang 5 tu betul-betul berada di belakang dia. Kalau anda berani tak? Sila anda pun pingsan. Siapa tak pingsan tu? 5 askar Jepun kat belakang berdiri. Muka jangan cakap lah. Muka bukan serupa manusia lah. Faham saya cakap Oh, coba dulu. Duduk. Pergi Malaka, potong kepala. Macam cakap. Jadi dia pun pingsan. Ketika dia pingsan tu, kan, ketika dia sadar dari pingsan, dia sudah tidak ada di tempat itu. Dia telah diangkat oleh rakan-rakan. Mungkin rakan-rakannya pagi nak mandi ke apa kan. Sekali ternampak si Abdul Hai ni terbaring pingsan. Macam tidur gitu lah. Agaknya dia kejut-kejut tak mau bangun, panggil lah warden. Atau security lah. Security pun datang. Apa lagi, ramai-ramai angkat dia, taruh kat katil. Mungkin orang renjes air ke apa kat muka dia kan. Itu yang dia bangun, agaknya dia gelabar kan. Takut gitu kan. Histeria sekejap. Mau berani, mesti mau berani terus. Tak boleh berani sikit-sikit tu. Memang kita manusia ni, ada yang berani, ada yang tidak. Tetapi berani bertempat. Jangan letak sedap hati pun berani juga. Mau berani, alasnya histeria. Okey, itu pesan Wak. Jangan jadi macam Bayar Abdul Hai ni. Berani tengok Babylon 5 kat belakang. Wah, tenggu sama lu. Pergi Malaka, potong kepala. Don't play Okay, habis cerita. Wak pun nak bungkus. Bungkus dulu. Sebelum bungkus, kita minum air dulu, kasih habis. Baru terbaik. Kacau dulu, kacau. Bismillah. Bunyi apa tu? Wah pun tak tahu. Tapi dia hari kita cerita, berani je. Ni pun dah terang. Nasib baik tadi tak gelap kan. Dia bunyi ada cai buat pingsan. Kopi pun dah habis. Wak pun dah habis cerita. Okay, kita tutup. Assalamualaikum. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okay. Assalamualaikum.